Kalau tidak kerana bulan, masakan bintang terbit tinggi. Kalau tidak kerana perkongsian, masakan saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Lailam binti Mustafa dari Sekolah Kebangsaan Gangsa yang merupakan guru matematik di SK Gangsa Melaka ingin membentangkan perkongsian PLC iaitu Professional Learning Community bagi tajuk pendekatan AIA dalam pecahan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita saksikan slide PowerPoint yang telah saya sediakan. Seterusnya saya akan membentangkan slide PowerPoint yang telah saya sediakan berkaitan pendekatan AIA dalam pecahan. Baik, jika kita lihat pada refleksi PDP saya yang lalu, tercetusnya idea ini apabila saya diminta untuk membantu sekolah lama saya di Muar, iaitu Sekolah Rendah Agama Bersepadu daerah Muar, untuk membantu murid-murid yang tidak lulus matematik dan menjadikan mereka lulus matematik untuk peperiksaan UPSR. Jadi pada ketika itu saya mendapati murid-murid sangat lemah, tidak lulus matematik sejak tahun 4 dan memerlukan bantuan kerana mereka memang tidak minat matematik. Jadi saya terfikir, apakah kaedah, apakah cara untuk saya bantu murid-murid ini agar mereka minat dahulu. Namun alhamdulillah dengan izin Allah juga pada tahun 2017 dan 2018 Sekolah Rendah Agama Bersepadu daerah Muar mendapat 100% lulus matematik UPSR. Jadi untuk 2 tahun tersebut dengan bantuan panitia matematik, begitu juga untuk murid-murid yang lemah ini kita gunakan pendekatan AIA, maka kita mendapat 100% lulus. Setelah itu apabila saya pindah ke SK Gangsa, saya memperhalusi dan menambah baik dengan menggunakan ayah pula. Jadi adalah ayah, ibu dan anak untuk konsep pecahan. Pendekatan AIA dalam pecahan sangat menyeronokkan kerana mempunyai elemen pembelajaran kontekstual yang sangat dekat dengan diri murid, ada hubung kait dan murid berasa tidak asing dengan istilah yang digunakan berbanding jika kita menerangkan pengangka atau penyebut. Jadi bila kita menggunakan ayah, ibu, anak, mereka tahu akan ayah, ibu, anak. Memang mereka seorang anak dan mereka setiap anak akan mempunyai ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Jadi pembelajaran kontekstual ada, pendidikan civic, sains ada dalam pendekatan AIA ini. Kemudian penyerapan nilai murni, penggabung jalinan, bahasa Melayu, lakonan dan simulasi. Jadi keseluruhan ini akan menjadikan PDP matematik seronok dan murid minat serta dapat memahami dengan baik. Jadi mari kita teruskan pendekatan AIA dalam pecahan. Menggunakan pendekatan AIA ini, kita akan memperkenalkan murid tentang per. Bahawasanya dalam pecahan ada per. Jadi apa yang di atas dengan di bawah baru kita gunakan pendekatan AIA. Jadi kita boleh membuat permainan melalui pendekatan AIA dengan meletakkan gambar anak pada kotak di atas dengan gambar ibu pada kotak di bawah. Jadilah anak per ibu. Jadi mereka berasa teruja kerana tertanya-tanya mengapa di dalam mata pelajaran matematik ada anak dengan ibu. Biasanya matematik ini hanya bermain dengan angka ataupun istilahnya nombor lah. Jadi mereka rasa, cikgu, ini kita belajar apa ni? Jadi bila mereka tertanya-tanya, rangsangan otak ini akan memberikan tumpuan. Dan mereka jadi minat. Lain macam lah belajar matematik ni kalau guna anak ibu. Barulah saya perkenalkan istilah anak ibu. Anak ini adalah pengangka. Ibu ini adalah penyebut. Kerana ada singkatannya. AN tu an, pengangka. But, penyebut.
Jadi barulah saya perkenalkan contohnya 1/2. 1/2 saya bertanya dan bermain persoalan dengan murid-murid. Soalannya adalah, wajar tak anak hormat ibu? Patut tak anak sayang ibu? Nanti semua murid-murid akan jawab, patut cikgu, wajar cikgu, kena hormat ibu. Jadi elemen nilai murni dapat diserapkan secara tidak langsung. Jadi kita perkenalkanlah, kalau wajar kan? Wajar kan anak tu lebih kecil pada ibu, hormat ibu, sayang ibu. Jadilah ianya pecahan wajar. Bagi pecahan tidak wajar pula, anak lebih besar daripada ibu. Besar kepala. Jadi di sini kita boleh lakukan lakonan simulasi bagaimana seorang anak menderhaka kepada ibunya. Jadi kita bermain soalan lagi. Wajar tak anak tersebut derhaka, tidak mendengar cakap kepada ibunya? Tak wajar cikgu, tak patut, ibu yang lahirkan kita. Sekali lagi, penyerapan elemen nilai murni dapat diserapkan kepada murid-murid menerusi pendekatan AIA. Meskipun belajar matematik, namun elemen nilai murni sangat ditekankan dalam pendekatan ini. Jadi bila murid nampak je anak tu lebih besar, angka anak tu lebih besar, maka ianya pecahan tidak wajar. Kita katakan pecahan tidak wajar sebab memang tidak wajar seorang anak menderhaka kepada ibunya. Setelah itu baru kita perkenalkan pula nombor bercampur. Bercampur maksudnya satu keluarga yang lengkap. Ada ayah, ibu dan anak. Jadi untuk gambar tu kalau kita lihat ada anak lelaki. Kalau kita nak buat permainan, kita letak gambar anak lelaki lah kalau murid tu lelaki. Kalau murid tu perempuan, kita beri gambar anak perempuan. Jadi ada perbezaan. Murid kan seronok kalau mengikut jantinanya masing-masing. Seterusnya, barulah kita perkenalkan kedudukan ayah yang berada di sebelah kiri. Sebab murid sudah tahu anak di atas, ibu di bawah. Jadi baru kita perkenalkan ayah. Contoh 1/2. Minta murid berikan contoh yang lain. Yang penting anaknya mesti lebih kecil sebab dalam kehidupan ini kita tidak boleh membenarkan anak bersikap kurang ajar kepada ibu. Jadi ayah tidak kisah berapa angkanya. Ibu tidak kisah berapa angkanya. Yang penting anak mesti lebih kecil daripada ibu. Murid nak cakap 2, 1/3 boleh, 7, 5/12 boleh dan sebagainya. Kini kita akan menukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Baik, pecahan tidak wajar kita sedia maklum anak besar kepala, derhaka kepada ibu. Ibu berasa sedih. Jika ibu berasa sedih, ibu akan mengadu kepada siapa? Selain kepada Allah. Jadi murid-murid akan cakap mestilah kepada suaminya ataupun ayah. Sebab dia panggil ayahnya ayah kan? Ibu mesti panggil ayah. Cikgu, ya, ibu panggil ayah. Ayah datang dengan kuasa bahagi. Jadi untuk menukar pecahan tidak wajar, ayah datang tapi dengan syarat ada kuasa bahagi. Jadi 3/2. Bila kita lihat 3/2, kemudian kita dah buat macam mana ataupun bagaimana nak tentukan mana ayah, mana ibu dan anak. Kalau dahulu kita banyak mempraktikkan teori behaviorisme. Yang mana hafalan. Okey, atas ni nombor bulat, bawah ni pengangka, yang tu penyebut. Tapi pendekatan AIA kita lebih menggunakan pembelajaran kontekstual. Jadi kita bersoal jawab dengan murid, komunikatif aktif, komunikatif antara guru dengan murid berjalan dengan rancaknya sewaktu PDPC. Jadi kita beri soalan kepada murid. Mana kita nak tahu kedudukan ayah, anak dengan ibu ni melalui penyoalan. Ayah ketua keluarga. Ketua kedudukannya di mana? Mesti di atas. Kalau kita tengok carta organisasi di kelas, ketua kelas berada di atas. Jadi yang atas satu tu adalah ayah. Kedudukan anak di mana? Kedudukan anak di bawah. Jadi yang di bawah satu tu adalah anak. Kemudian ibu
Ibu kan tetap sama, ibu kandung kita hanya seorang, jadi 2 tidak berubah. Itulah ibu. Jadilah 1/2, 3/2 iaitu pecahan tidak wajar, tukar kepada nombor bercampur. Jawapannya adalah 1/2. Untuk nombor bercampur ditukarkan kepada pecahan tidak wajar. Kita buat sedikit refleksi bersama murid-murid. Pecahan tidak wajar adalah anak lebih besar. Anak tu besar, anak tu banyak kan. Jadi sekarang ni, ibu ni berasa sedih. Sebab apa? Ibu kata dengan ayah, contoh ni 1/4. Ayah, anak kita 1 je bang. Jadi suaminya kata, kalau begitu kita kena tambah anak lah. Jadi untuk tambah anak, dalam namanya pendidikan sains, untuk tambah anak mesti ada hubungan yang dilakukan. Namun dalam pendidikan civic ataupun pendidikan Islam, pendidikan untuk agama-agama yang lain, untuk menambah anak, 2 pasangan lelaki dan perempuan, maksudnya pasangan lelaki dan perempuan perlu berkahwin ataupun bernikah terlebih dahulu baru boleh tambah anak. Jadi di situ ada penyerapan nilai murni tentang apa yang berlaku pada zaman kini, gejala sosial. Terlalu banyak penzinaan yang berlaku, terlalu banyak perkara-perkara yang tidak baik, hubungan songsang dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat serapkan melalui matematik. Kita dapat serapkan pelbagai elemen penggabung jalinan kemahiran, penggabung jalinan mata pelajaran, penyerapan nilai murni dan kecerdasan pelbagai. Sebagai contoh, lakonan di simulasi, kita gunakan kecerdasan pelbagai kinestetik. Kemudian ada juga verbal linguistik kerana semasa berlakon, murid-murid harus bertutur dan berdialog. Jadi, kesemua ini digabung dan diserap dalam satu mata pelajaran semasa menggunakan pendekatan AIA untuk mengajar pecahan. Jadi setelah itu, dapatlah jawapannya 4/1 sama dengan 4 tambah 1, 5. 5/4. 4 memang ibu tidak berubah. Jadi sangat mudah dan alhamdulillah diterima baik oleh anak-anak murid. Jadi itulah tadi pembentangan PowerPoint saya berkaitan pendekatan AIA dalam pecahan. Saya percaya murid gagal matematik kerana mereka tidak menguasai kemahiran matematik. Untuk menguasainya, mereka harus meminati matematik terlebih dahulu. Dengan adanya minat, mereka akan terdorong untuk memahami, mendalami dan akhirnya mereka akan menguasai. InsyaAllah, jika murid-murid minat matematik, tanpa kehadiran kita pun, mereka akan membuat latihan matematik. Jadi bukan kerana kita suruh baru mereka buat. Kerana minat kan, jika seseorang tu minat akan suatu perkara, mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Seperti istilah bahasa Arab, man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha, maka dia akan mendapatkannya. Jadi itulah perkongsian saya berkaitan dengan pendekatan AIA dalam pecahan. Dan selepas ini kita akan saksikan maklum balas pendekatan AIA yang saya kongsikan.
belajar pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Okey. Kalau pecahan wajar macam ni. Anak lebih kecil daripada ibu. Bagus. Lagi. 3/9. Lagi. Kalau pecahan tidak wajar Okey. macam ni. Ha. Anak lagi besar daripada ibu. Okey, contoh? 20/3. Okey, ada contoh lain? Ada. Ha. Contoh lain dia 2/1. Sebelum Iqbal pergi main, Iqbal jawab dulu soalan Mama Okey, lepas Mama terangkan Iqbal teknik AIA tadi, Iqbal rasa teknik tu senang sangat Iqbal faham ke ataupun macam alamak, tak faham lah apa Mama cakap. Mana satu? Senang faham. Sangat-sangat. Sangat. Tak payah Mama ulang banyak-banyak kali. Okey, bukti dia Mama nak bukti. Iqbal terang kat Mama. Pecahan wajah Dan tanya. Okey, pecahan wajah. Anak Ha. lebih kecil, Ha. ibu lebih besar. Okey, contoh. 3/8. Oh, pandai. Okey, kalau pecahan tak wajah? Pecahan tak wajar. Anak lebih besar, Okey. ibu lebih kecil. Okey, contoh? 9/7. Okey, good boy. Pada pandangan saya, teknik AIA ni sangat bagus untuk diperkenalkan kepada murid-murid sekolah rendah kerana dia menggunakan konsep yang mudah difahami, konsep antara ayah, ibu dengan anak. Murid-murid boleh faham banyak berkaitan dengan ibu dan anak, jadi dia lebih mudah faham dan dia cepat tangkap bila kita nak dedahkan dia dengan konsep pecahan wajah. Okey. Macam mana sebut tu? 1/3. 3. 1/3. Okey. Mana anak? Mana ibu? Mana ayah? Ayah tak ada lagi. Oh, ayah tak ada lagi. Okey. Yang mana anak? Ni anak dia. Okey, anak dia. Ni ibu dia. Ibu dia. Okey. Jadi anak satu, ibu dia. 3. Okey. Ini kita namakan pecahan apa ni? Pecahan wajah. Kenapa kita namakan pecahan wajah? Sebab anak kecil ibu besar. Okey, anak kecil, ibu besar. Tulis tu. Pecahan apa? Pecahan wajah. Patut tak ibu anak kecil, ibu besar? Betul tak? Betul? Betul kan? Jadi kita namakan itu pecahan Wajah. patut kan? Okey. Sekarang cuba tulis kalau anak besar, ibu kecil, tulis itu. Anak besar, ibu kecil. Okey. Itu anak mana? Atas. Anak atas. Tulis nak? Ibu? Okey. Sekarang anak dah jadi apa tu? Dah jadi besar. Anak Dah jadi besar. besar daripada Ibu. okey. Patut tak patut? Tak patut. Kenapa tak patut? Sebab dia kurang ajar. Kau ajar kan? Ibu. Ibu. Jadi kalau anak dia dah wajar, kita namakan pecahan apa tu? Pecahan tak wajar. Apa dia? Pecahan tak wajar. Okey. Tulis tu pecahan tak wajar. Pecahan. Tulis ke bawah tak apa. Okey. Sebelum ni ada belajar pecahan tak? Pernah belajar pecahan tak? Ada. Ada. Yang mana senang faham? Yang teknik ni ke atau yang sebelum ni? Teknik ni. Teknik apa ni? Teknik AIA. Apa yang nak faham? Apa yang senang faham? Sebab dia senang. Dia senang. Senang? Senang sebab apa? Sebab dia guna anak ibu ayah je. Oh. Kalau yang dulu? Yang dulu dia tak guna AIA. Dia guna apa? Dia guna nombor je. Nombor je. Bila guna nombor, apa jadi? Tak faham. Jadi itulah pembentangan saya tentang pendekatan AIA dalam pecahan.
Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak murid dapat meminati dan memahami pembelajaran matematik agar pembelajaran matematik menjadi mata pelajaran yang sangat menarik. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.